sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah semuanya, yang dirahmati Allah, apa kabar? Kaifa halukum? Apa khabar semua pada pagi ini? Adakah semua dalam keadaan sehat sejahtera? InsyaAllah sama-sama kita doakan agar kita seluruh umat Islam yang masih hidup di atas muka bumi Allah ini diberikan nikmat yang berterusan,
Dan yang paling pentingnya iaitu nilai iman dan Islam ni lah, insya-Allah. Kemudian segala nikmat yang lain yang tidak, orang kata apa, tidak terjangkau. Orang tu banyak sangat nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Jadi sama-sama kita bersyukur dengan apa yang kita terima selama ini, insya-Allah. Dan pagi ini tuan-tuan dan puan bersama saya lagi Ustaz Hadi dari Easy Ngaji. Okey, seperti biasa kita dalam slot sharing tajwid tuan-tuan dan puan. Jadi macam biasalah, saya nak minta tuan-tuan puan untuk apa nama? Tajdid niat kita ni, perbaharui niat kita ni. Pagi-pagi ni kita muhasabah balik, kita betulkan niat kita semula. Okey. Dan yang paling baiknya, apa yang kita buat sekarang ni adalah perkara yang bukan semua orang boleh buat lah tuan-puan. Maknanya nak mulakan kehidupan hariannya tu dengan kalamullah. Jadi tuan-puan ni adalah orang yang terpilih, kan? Allah yang pilih tuan-puan untuk mempunyai rasa nak memulakan hidup ni, kehidupan harian kita ni dengan kalam Allah. Bukan semua orang ada benda tuan-puan. Cuba orang tak apa, kita berfikir sejenak, kita fikir balik, kan? Fikir-fikir, betul juga. Bukan semua orang boleh buat macam kita buat ni. Jadi beruntung kerana Allah masih lagi kurniakan kita perasaan sedemikian. Dan tak lain tak bukan, itu berkaitan dengan usaha tuan-tuan perempuan jugalah, kan? Bila kita dah berusaha, doa dan tawakal, kita usaha. Dan apabila kita usaha, maka Allah dorongkan kita. Nampak tak? Allah tunjukkan kita, beri kita dorongan, laluan macam mana kita nak dapat apa yang kita idam-idamkan. Contoh tuan-puan nak fasih baca Al-Quran, so Allah dorongkan. Bila kita doa, contoh, ya Allah Tuhanku, kan, lancarkan lisanku untuk menyebut kalam-Mu ya Allah, contoh kita doa. So Allah dorongkan hati kita untuk kita ikuti kelas-kelas. Tak kisahlah mana-mana kelas pun, kan? Dengan saya, dengan siapa-siapa pun lah. Banyak kelas-kelas online ni tuan-puan. Jangan kata online, kelas offline pun ada. Cuma pada kita sahaja, adakah kita nak ataupun tak nak, itu sahaja. Ingatkan saya pernah sebut sebelum ni, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa nakkan dunia kena ada ilmu. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nakkan akhirat pun kena ada ilmu. Kan? Jadi bila kita nakkan kedua-duanya, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nakkan kedua-duanya, nak dunia, nak akhirat, kena ada ilmu juga. Jadi kena seimbang lah, kan? Duniawi dan ukhrawi tu kena seimbang. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, jaga diri masing-masing. Dan satu lagi saya nak minta sahabat-sahabat yang baru masuk ni juga, tolong bantu saya share dulu, boleh? Like dulu, share dulu sebelum kita mulakan pengajian kita pagi ini. Ada sahabat baru, siapa tu? Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru masuk pagi ni, boleh intro sikit, dari mana, kan? Nak kenal juga. Manalah tahu. Kan sore rupanya saudara mara. Sore atau sore. Sore ni macam ialah duduknya menyembang, kan? Kena rupanya ada kait. Gitu. Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang baru masuk. Mai jangan malunya segan, buat macam rumah sendiri tuan-puan ya. Assalamualaikum Ustaz, masih ada kerusi kosong? Ada. Cuma kat belakang sikit. Sebab ramai 8.30 tadi dia orang dah berebut kerusi depan tu. Kena ambil belakang sikit. Baik, insyaAllah untuk pagi ini, alhamdulillah kita akan teruskan bacaan semasa kita surah Al-Baqarah. Ini kita akan masuk pada ayat 126. Okey, 126 pada muka surat 19. Saya ulang, kita akan baca pada pagi ini ayat 126 daripada surah Al-Baqarah dalam muka surat 19. Muka surat 19. Jadi sahabat-sahabat boleh get ready lah, siapa yang menggunakan mushaf. Okey. Baik, jadi insyaAllah untuk memberkati pertemuan kita pada pagi ini, kita dahului dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Siapa tadi? Puan Zainab Asir. Saya dari Teluk Panglima Garang, Selangor. Masya-Allah. Ini garang orang ni. Okey, selamat datang puan. Okey, insya-Allah. Sila-sila, jangan malu. Boleh ajak kawan-kawan, saudara mara. Ajaklah kenalan-kenalan yang orang kata apa? Mempunyai matlamat minat yang sama. Sebab ngaji Quran ni tuan-puan, kita boleh ajak je, nak paksa tak boleh. Nak paksa tak boleh. Sebab benda ni ya dia macam solat lah. Pada kita mungkin senang, tapi kalau orang yang dah biasa tinggal solat, dia jadi liat bahasa mudahnya liat. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan ibadah ni, musuh utamanya ialah syaitan. Dia akan hasut selagi mana dia rasa dia mampu untuk hasut, dan bergantung kepada individu ataupun manusia itu sendiri. Andai kurang pegangan imannya, tak teguh imannya tu, maka itulah goyah lah orang kata. Iman yazid wa yanqus. Iman ni menaik dan bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Jadi memang akan ada fasa-fasa yang kita akan lalui, nanti kita jadi malas-malas. Itu fitrah tuan-tuan. Saya pun pernah rasa macam tu. Semua rasa. Usahlah kita duk nak lebihkan siapa-siapa. Sebab kita ni manusia, namanya manusia. Kita bukan daripada golongan para anbiya, para nabi yang memang maksum, yang suci. Okey. Cuma nak kata itulah, kita nak ngaji Quran ni pun dia bukan benda yang dipaksa. Ianya datang daripada hati kita. Itu kata kalau kita nak benda tu, Allah dorongkan kita. Itu je yang kita kena faham. Jadi insya-Allah kemudian bila Allah dah dorongkan kita, kita kena doa pula. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami ni untuk terus berada di jalan ini. Macam tu. Kita doa supaya kita terus. Kalau solat tu kita tak miss solat, terus 5 waktu. Kan? Jadi kita asuh diri kita dengan ibadah-ibadah lain kemudiannya. Sama juga Quran. Supaya kita istiqamah. Dengan mungkin hari ni semangat, esok lentur semangat kita tuan-puan. Boleh jadi, tak mustahil benda tu. Alright, jadi saya doakan agar semua kekal istiqamah insya-Allah. Baik. Okey, sama-sama. Boleh Puan Zainab, insya-Allah tak ada masalah. Okey, so kita dah buka kita punya pertemuan tadi dengan Al-Fatihah. So ini dia bacaan kita pada pagi ini, surah Al-Baqarah ayat 126 tuan-tuan dan puan. Siapa yang ada masa boleh buka muka surat 19. Okey, muka surat 19. Jadi kita akan baca dulu sama-sama. Boleh tuan-puan kita baca sama-sama, kemudian kita baca dengan tempo yang perlahan sahaja. Dan nanti selesai sahaja bacaan yang pertama, kita akan pergi pada sesi bedah membedah kita. Itulah rutin kita ya. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, itulah rutin kita. Kita baca dulu, and then kita akan bedah membedah. Okey, baik. So semua sudah bersedia ni? Hal antum musta'idun aw la? Adakah semua sudah bersedia? Boleh respon di bawah. Saya sedia. Kita nak tengok berapa ramai yang sedia. Baik. Okey, terima kasih untuk respon sahabat-sahabat semua. Insya-Allah
Very sedia. Okey. Dia kalau dah campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tu maksudnya betul-betul sedia lah tu. Okey, very sedia. Okey, semua jom kita teruskan bacaan kita yang pertama. Baik, tarik nafas dalam dulu. Astaghfirullahalazim. Okey, sedia semua. Ready? Baca kuat-kuat kat rumah tu, baca kuat-kuat. Kalau bunyi orang kata tercedok ke apa ke, tak apa. Mula-mula biasalah. Sekejap lagi kan kita repair balik mana yang perlu. InsyaAllah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah selesai bacaan kita yang pertama. Boleh ikut tuan-puan tadi baca tu pelan-pelan je lah. Kita guna irama Hijaz pagi ni. Bukan Hijaz Kumpulan Nasyid tu. Nama itulah bacaan irama Hijaz. Selalu kalau zaman-zaman dulu imam-imam kat kampung-kampung dulu selalu guna irama Hijaz ni. Starting dia tu. Boleh nak? Okey. Jom kita teruskan untuk sesi bedah-membedah kita. Tuan-tuan puan-puan yang baru masuk, jangan lupa bantu saya share dulu. Sama-sama kita share dulu, boleh tuan-puan kita sebarkan manfaat ini kepada seluruh umat Islam yang ada akaun Facebook di luar sana tu. Kadang-kadang tak tahu nak guna Facebook ni untuk apa. Tahu share masakan ni tak? Share perabot-perabot. Kali ni kita share bacaan Al-Quran pula. InsyaAllah boleh nak? Okey, jom kita. Sedia semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim. Okey, huruf waw baris atas. Huruf waw baris atas bunyinya wa. Okey, itu yang pertama, senang saja. Kemudian huruf hamzah baris bawah bunyinya i. Kemudian kita matikan huruf zal di sini tuan-tuan dan puan. Jangan lupa untuk huruf zal kita kena buat apa? Keluarkan. Kalau yang jawab lidah tu kena betulkan. Bukan salah, cuma takut keliru. Yang nak kena keluarkan hujung lidah, bukan lidah. Kalau keluar lidah nanti risau kalau orang salah faham, dia keluarkan semua lidah dia tu. Jadi kita keluarkan hujung lidah sahaja. Jelas ni? Wa iz Okey, jelas setakat ni? Kita terus huruf qaf. Baik, huruf qaf ni adalah huruf yang tebal selamanya. Huruf qaf ialah huruf yang tebal selamanya. Baik. Jadi apa yang kita kena faham di sini, huruf qaf ini tebal dan saya dah selalu ulang dah benda ni tuan-tuan dan puan, jangan kita muncung. Untuk menebalkan huruf tidak perlu muncungkan bibir. Alasannya
Okey, alasan yang paling kukuh sekali ialah disebabkan huruf qaf ini bukan daripada makhraj bibir kita. Maka kita tidak perlu untuk melafazkan qaf ini qa. Nampak ni? Qa. Mulut kita akan terbuka tapi bukan memuncung. Kena faham tu. Alright? Huruf qa barunya bunyinya agak orang kata apa, sempurna. Qa wa idh qala qa. Kalau kita muncung qa, bunyi tebal tu ada tapi teknik kita tu salah, bibir kita tu. Right? Melainkan kalau qaf ni baris depan. Ingat tuan-tuan puan-puan, mana-mana huruf hijaiyah yang berbaris hadapan mesti mulut kita akan memuncung. Sebab ianya berlaku secara tabi'i, secara tabiat. Kita sebut je mesti muncung. Pada huruf apa? Huruf yang berbaris hadapan. Semua jenis huruf yang berbaris hadapan mesti muncung. Tak kisahlah huruf apa pun. Jelas tuan-puan Benda ni kena selalu diulang-ulang supaya kita, sebab ianya melibatkan praktikal. Kan praktikal kita, bacaan kita nanti. So saya kena selalu ingatkanlah. Boleh? Baik. Wa idh qa ini dibaca 2 harakat. Di sini ada alif mat. Okey, ni alif mat sebelumnya. Semestinya baris atas lah. Okey, mat asli 2 harakat. Wa idh qala ibra. Huruf lam baris atas la. Hamzah baris bawah, matikan ba di sini. Ba ini perlu kita datangkan unsur lantunan, sifat lantun. Okey, sifat lantun. Sifat lantun ataupun kita sebut dengan nama yang masyhur kita biasa sebut, apa dia? Qalqalah kan? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah ni lantunan ataupun pantulan, dan sughra ini merujuk kepada lantunan yang kecil. Lantunan yang kecil, maknanya level yang rendah sahaja. Baik, dari sudut praktikalnya bagaimana pula? Layankan saja. Iba. Wa idh qala Ibrahimu Nampak? Saya ulang. Wa idh qala wa idh qala Saya ulang sekali lagi. Wa idh qala Ibra. Tak perlu kita tekankan dia. Ib. Tu dah jadi satu level yang lain tu. Kan? Cuma kita nak fahamkan ni di sini qalqalah sughra ni. Dalam keadaan kita menyambungkan ayat. Okey, lantunannya kecil sahaja dan kita layan. Ingat perkataan tu, santai sahaja. Kita layan dengan dia. Saya ulang sekali lagi. Last. Wa idh qala Ibrahim. Boleh? Clear? Kemudian hi kat sini. Mungkin ada yang terlepas pandang, tak perasan. Hi ni kita terbaca dengan 1 harakat. Jadi tuan-tuan puan-puan, di sini kena baca 2 sebenarnya. Nampak ni? Ada kepala huruf ya di sini. Iaitu merujuk kepada huruf ya mad. Okey, ya mad. Maknanya kena panjang lah. Dan di sini hukumnya apa? Mad asli. Cuma mungkin dari sudut penulisannya tu agak orang kata apa, membuatkan kita rasa keliru dan sebagainya. Walhal tak ada apa pun. Cuma yang tak ada masalah di sini okey lah. Cuma mungkin ada sahabat-sahabat yang keliru. So saya ingatkan ini huruf ya mad, sebelumnya baris bawah hi, maka dibaca 2 harakat. Ibrahimu Rabbi ja'al hadha. Gitu. Baik, huruf ra baris atas semestinya kena tebal. Mesti kena tebal. Sebab apa? Sebab dia baris atas. Kalau dia baris depan pun kena tebal. Cuma kita nak fokus kat sini baris atas, so kena tebal. Jadi kita refresh balik. Ra baris atas tebal, ra baris depan tebal. Cuma ra baris bawah saja dibaca dengan nipis. Saya tertinggal yang tadi kat sini. Ra ni pun samalah. Ra ni 2 harakat juga mat asli. Okey, mat asli juga ra ni. Tebal ke nipis? Tebal. Sebab apa? Sebab baris atas. Tak kisahlah dia tanwin ke, dia bacaan panjang 2 harakat ke, 4 harakat ke, 5 harakat, 6 harakat ke, sama sahaja. Asalkan dia baris atas, maka kita perlu menebalkan sebutan kita. Boleh? Baik.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha ra kena tebal. Biasanya setakat ni lah, kalau mengikut pengalaman saya mengajar sebelum-sebelum ni, bila jumpa je ra yang baris atas, bila ra baris atas berjumpa dengan huruf besar abdu, kita terus secara tidak sengaja ataupun tidak sedar kita menipiskan huruf ra. Ibrahimu rabbi, nampak ra bunyi ra. So naikkan sikit, angkat bunyi dia tu, ra dengan ra, beza kan? Ra ro, nampak? Bunyi leweh orang kata ya, bunyi leweh. Apa nak tertanggil mulutnya tu, nak nyebut tu. Jangan tebalkan sikit. Ra ru. Latih tu banyak kali. InsyaAllah lama-lama nanti okey lah. Boleh nak? So di sini Rabbi Ibrahimu murabbi. Tebalkan sebutan huruf ra. Okey? Jangan nipis rabbi, tak mau gitu. Okey? Dia jadi bunyi tu macam tak solid lah. Sebab kita sekarang ni fokus kita apa? Nak bagi bacaan kita baik dari sudut tajwid, dari segi sifat huruf, makhraj hurufnya. Ada pelengkap semua ni tuan-puan. Baik. Maknanya bila saya kata begini, jangan ambil mudah lah. Itu je. Okey? Wa idh qala Ibrahimu rabbi. Okey, huruf ba ni bersabdu. So bunyinya rabbi. Apa yang kita faham tentang huruf bersabdu ni ialah huruf gandaan, kan? Gandaan ataupun berbalik kepada maksud syaddah itu sendiri. Syaddah ni maksudnya apa? Kuat. Kuat, maknanya huruf tu kuat. Sebab tu bunyinya rabbi. Kalau tak kuat dia jadi macam mana? Rabbi. Macam tu je lah. Dengan adanya sabdu, maka kita lihat di situ adanya unsur gandaan pada sebutan kita tu. Rabbi. Itulah praktikal dia. Baik. Kemudian huruf ba yang bersabdu ni kita masuk terus pada huruf jim di sini, dan di sini juga qalqalah sughra. Lantunan yang kecil. Kita perlu hasilkan lantunan yang kecil. Dan macam saya sebut tadi lah, dari sudut praktikalnya kita layankan sahaja, santai sahaja. Rabbi ja'al bij'al. Jangan terlalu, tak perlu kita terlalu macam fokus sangat tekan Rabbi ja'al. Sampai menyembur ilio semua. Tak payah gitu. Okey, boleh Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan. Hadha. Baik. Huruf lam mati ni macam biasalah, huruf ain bertemu lam mati al. Sempitkan ain, bunyi dia sempitkan kerongkong. Al. Okey. Rabbi ij'al hadha. Rabbi ja'al hadha. Huruf ha ni ha biasa je, ni ha maruku ni tuan-puan. Maruku, ha simpul pun boleh. Selalu kita apa nama, kita biasa dengar ha simpul, ha bulat. Kadang-kadang saya sebut juga dalam kelas kan, sajalah tukar-tukar nama sikit, nama ha maruku. Okey, kan macam maruku ni Cuma poin pentingnya jangan kita pedaskan dia. Ha, kan? Tak perlulah. Huruf ha ni biasa je. Orang kata ha gelak kan. Kalau Ustaz Muslim ajar dia kata apa? Ha gelak kan. Siapa yang ikut slot back to basic tu, ha gelak katanya. Rabbi ja'al hadha baladan. Huruf zal baris atas ni kita baca dua harakat. Dua-dua ni dua harakat tuan-puan, mad asli. Okey. Dua-dua ni huruf mat. Jangan ada yang panik pula tengok, kenapa satu kecil satu besar. Panik pula tengok kan. Tak ada apa tuan-tuan, ni sama je.
Okey, ni dari sudut resam je ditulis begini. Penulisan, resam ni penulisan. So ini alif mat, yang ni pun alif mat juga, sama je. Asalkan kita faham konsep lah macam mana mat asli itu berlaku. Itu yang penting. Okey, jelas jangan panik. Sekarang nampak gabra pula kan. Aduh sudah, apa pasal besar satu, kecil satu. Okey, relax je. Dua harakat, kedua-duanya mat asli. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Baladan pula. Baladan amina. Ba baris atas bunyinya ba lah kan. Lam baris atas bunyinya la. Di sini tanwin tuan-tuan dan puan. Nampak ni? Tanwin baris atas bertemu dengan siapa? Dengan hamzah. Baladan, 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 baladan. Apa yang berlaku kalau tanwin bertemu hamzah ni? Apa yang jadi tuan-puan? Izhar halqi. Okey, izhar halqi. Izhar ni apa? Jelas. Apa yang kita nak jelaskan? Sebutan tanwin tu. Tanwin ni nampak ni? Dan kita jelaskan bunyi dia. Maksudnya kita sempurnakan dari sudut makhraj dia, sempurnakan pada sifat dia. Selesai. Baladan amina. Baladan amina. Jelas tak ni? Baik, hamzah ni saya tak mau tanya, saya jawab terus. Mesti tuan-puan tunggu kan. Tak sabar nak jawab ni. Nak tunggu saya tanya. Ni apa dia? Mak badal ke syibhu badal? So hari ni saya tak nak tanya, saya sebut je terus. Ini mak badal. Okey, ni mak badal. Mak badal ni hamzah yang dibaca dua harakat. Hamzah, dia sebab hamzah je, itu je. Set dalam kepala dia sebab hamzah. Dan kedudukannya di awal kalimah. Aminan. Aminan ini satu perkataan tuan-tuan dan puan. Satu kalimah, perkataan. Satu perkataan. Dan apabila dalam perkataan tersebut ada bunyi di hadapannya, starting kita nak sebut tu bunyi yang dibaca dua harakat, sama ada baris atas, baris bawah, baris depan, disebut sebagai mad badal. Tapi kalau confuse benar, tak tahu pun apa kan, nak kata mat asli, boleh lah kan. Untuk peringkat awal tak apa, sebab dari segi bacaannya sama saja, dua harakat juga. Tak usah kita duk pening. Sebab dalam qiraat kita hanya baca dengan dua harakat sahaja. Mirip ataupun sama, tak ada beza pun dengan mad asli. Cuma diberikan nama badal sebab adalah kisahnya di sebalik penamaan badal itu sendiri. Dan dari sudut pengenalan untuk kita ni yang membaca ni, nak kenal macam mana hamzah yang dibaca dua harakat, itu sahaja. Selesai. Boleh? Boleh tuan-tuan membuat? Okey, Puan Safiah kata dah pandai dah, tak payah tanya. Dah kerti dah kan beza mak badal dengan syibhu badal. Itu je tuan-puan So kita teruskan lagi. Amina. Mi ni huruf mim lah, baris bawah mi bunyi dia. Nan. Nan ni tanwin baris atas, bunyinya nan lah pada asalnya. Tapi bila mana kita berhenti ataupun kita waqaf, okey, waqaf ni berhenti tuan-tuan, maksud dia bila kita berhenti dia akan jadi dua harakat. Jadi nama di sini ialah mak badal. Sebab itulah namanya mak badal. Mak badal. Mad iwad. Mad iwad. Iwad ni maksudnya ganti. Apa yang kita gantikan? Gantikan bunyi tanwin tadi aminan kepada apa? Bunyi mad dua harakat, iaitu na. Amina. Amina. Nan kita iwadkan dia, gantikan dia jadi na. Sebab tu namanya mad iwad. Itu dia. Okey, jelas ni. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina. Gitu. Okey. Mad iwad. Okey, kita baca sama-sama tuan-puan. Boleh? Kita berhenti sampai sini. Sekejap kita sambung lagi. Kita mulakan dengan isti'azah dulu.
Sedia semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Selesai. Boleh? Kita sambung lagi. Huruf waw. Okey, huruf waw bertemu dengan ra yang mati. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kali ni saya nak tanyalah soalan ra ni nak baca tebal ke nipis? Sebutan ra ini dilafazkan dengan bunyi yang tebal ataupun nipis? Itu soalan saya. Sila jawab di ruangan komen. Terima kasih. Boleh? Yang ni huruf ra ni nak baca tebal ke nipis? Sertakan hujah ataupun alasannya kenapa. Baru syok. Kita menjawab ada huraian dia sekali. Silakan. Okay, sahabat-sahabat yang baru masuk, Alhamdulillah. Jangan lupa untuk share-sharekan dulu. Boleh nak? Kita share, kita kongsi pada sahabat-sahabat yang lain. Masih awal lagi ni. Boleh lagi ni kalau nak ikut. Ra dibaca tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Saya beri peluang pada tuan-puan untuk jawab dulu. Saya nak baca komen-komen ni dulu ya. Nak tengok jawapannya apa tu. Okey, jawab dulu. Sila. Okey, Alhamdulillah. Anak boleh. Okey, baik, Alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah semuanya, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih. So, dengar tuan-puan baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik Saya nak kongsikan jawapan dia. Cik, nampak ustaz ni gempor je gayanya. Salah ke ustaz? Okey, baik. Jadi, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jawapan yang sangat memberansangkan, terbaik. Ini adalah hasil daripada usaha tuan-puan sendiri, bukan sebab saya, bukan sebab orang lain, sebab tuan-puan. Inilah bukti bahawa tuan-puan cintakan Al-Quran ni, maka tuan-puan terus menerus untuk mempelajari, mengetahui orang tak apa, walaupun sekecil-kecil perkara. Okey. Baik, kita tengok kat sini warzuq. Sekarang tuan-tuan dan puan, sekejap saya nak buka ni Okey, kejap ya. Warzuq. Macam ni je tadi. Okey.
Warzuq. Sekejap saya nak menulis sikit. Okey tuan-puan. Kalau kita tengok perkataan ni tadi, begini kan? Warzuq. Betul kan? Baik, sekarang ni huruf ra ini mati. Huruf ra ni mati. Ni kan huruf ra ni mati. Oops. Huruf ra ni mati. Jadi kita sekarang ni nak menentukan sama ada dia tebal atau nipis. Kita nak tentukan sama ada dia tebal ataupun nipis, betul kan? Jadi untuk kita lihat di sini sama ada dia tebal atau nipis, kita perlu lihat huruf sebelumnya, betul kan? Kena tengok huruf sebelum. Sebab apa kita tengok huruf sebelum? Sebab huruf ra ni dah mati. Betul kan? Ra ni dah mati. Melainkan kalau ra tu hidup. Kalau ra tu hidup baris atas, contoh ra, ru, ri. So kita tahulah ni tebal, ni nipis. Kan? Ni asas dia, basic dia. Ni basic dia. Ra tebal, ru tebal, ri nipis. Tu basic dia. Maknanya kalau kita jumpa dalam Quran, ra yang hidup, keadaannya hidup, so kita just terus lihat pada keadaan dia ketika itu. Sama ada di baris atas, depan ataupun bawah. Itu je. Cuma kita kena hafal lah benda ni. Baik, sekarang ni ra ni mati. Bila ra ini mati, okey, dengar baik-baik tuan-puan. Dengar baik-baik. Ini tuan-puan yang terlepas pandang. Bila ra mati, kita tak boleh nak tentukan dia tebal atau nipis. Betul kan? Jadi apa yang kita kena buat? Kena apa? Tengok huruf sebelum untuk kita tentukan dia tebal atau nipis. Baik. Jadi kita tengok jawapan sahabat-sahabat semua mengatakan bahawa ra ini dibaca tebal sebab waw ini berbaris atas. Betul kan? Waw ini berbaris atas. Baik. Dari sudut jawapan tuan-tuan puan, tuan-puan jawab apa tadi? Tebal. Baik. So, good. Tabarakallah kepada semua. Terbaik. Ahsantum. Anda semua terbaik. Anda semua terbaik. Sebab apa? Sebab jawapannya betul tebal. Tapi tuan-puan, ada sedikit perkara yang kita kena faham. Huruf ra di sini tebal bukan sebab waw ini baris atas. Okey, saya faham. Mungkin sahabat-sahabat semua, bukan ke belajar sebelum tu macam tu? Yes, betul. Kita kena faham. Bila ra mati, sebelumnya terdapat hamzah wasal. Saya ulang. Sekiranya huruf ra yang mati, sebelumnya hamzah wasal perlu dibaca tebal. Bukan sebab waw ni baris atas. Bukan sebab waw ni baris atas. Sebab apa? Sebab ada hamzah wasal kat sini. Andai kata tidak ada hamzah wasal, yes. Kalau tak ada hamzah wasal, yes. Kita akan lihat pada waw ini. Boleh faham ni? Baik, kenapa saya cerita benda ni? Kenapa benda ni penting? Dan saya cerita ni bukan tujuan nak bagi tuan-puan pening. Baik, kita lihat di sini. Contoh di sini. Okey. Okey, sama-sama kita tengok Baik, macam mana kita baca ni? Perkataan ni. Macam mana kita baca perkataan ni? Manirka'u ke manirka'u? Manirka'u ke manirka'u?
Kat sini kita baca tebal ke nipis tuan-puan? Baik, tuan-puan mesti akan jawab nipis. Sebab apa? Ra yang mati sebelumnya baris bawah. Betul kan? Ini jawapan asas dia. Baca nipis ustaz. Sebab apa? Sebab ra baris bawah. So jawapannya tidak betul tuan-puan. Di sini kena baca dengan tebal. Sebab apa? Sebab didahului dengan hamzah wasal. Nampak tak? Sebab tu saya cerita benda ni. Kalau tidak nanti kita keliru. Dan di sini bacaannya manirka'u, dibaca dengan tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelum ra yang mati terdapatnya hamzah wasal. Kalau tak ada hamzah wasal, kita guna konsep biasa, tengok huruf sebelum. Kalau tak ada huruf apa dia? Kalau tak ada hamzah wasal. Boleh faham tak ni sahabat-sahabat semua? Clear ke? Sebab tu perbincangan hamzah wasal ni luas. Hamzah wasal, maaf. Sebab tu perbincangan ra, tafkhim wa tarqiq, tebal atau nipis ni perbincangan dia luas tuan-puan, lebar. Okey, jadi saya percaya yang terkejut maknanya ini adalah ilmu baru pada mereka. Yang terkejut maksudnya macam tu pula. Maknanya itu adalah ilmu baru tuan-puan. Jangan wujudkan pertikaian pula. Maknanya terimalah. Okey, saya cerita ni untuk terima. Boleh tuan-puan? So, ingat. Saya ulang balik. Mungkin ada yang tak clear. Huruf ra yang mati pada asasnya. Contoh. Contoh. Saya letak huruf hamzah. Mana ni? Saya letak huruf nun lah contoh. Nun baris atas. Ni ra mati. Saya letak nun baris bawah lah. Okey. Nun baris bawah. Okey, baik. Dua-dua bunyi ni yang pertama, ni yang kedua. Tuan-puan, boleh Ni yang pertama, ni yang kedua. Dari sudut bunyinya sama. Nun baris bawah bertemu ra. Nun baris bawah bertemu ra. Baik. Pada hakikatnya kita faham hamzah wasal ni memang tak ada bunyi. Okey, hamzah wasal ni memang tak ada bunyi. So bunyinya tetap nir. Cuma sekarang ni kita nak fokuskan sama ada dia baca tebal atau nipis. So tuan-tuan puan-puan, kita tengok kat sini. Nir di sini perlu dibaca nipis. Nipis. Di sini pula perlu dibaca tebal. Sebab apa? Ra yang mati kita tak tengok pada nun, tapi kita terus tengok sebelum dia ni. Oh, ada hamzah wasal. So tebal. Tu je kita nak set dalam kepala kita, ra yang mati sebelumnya hamzah wasal, tebal. Selesai. Tu je. Memang terkejut siapa yang baru pertama kali dengar ataupun tak orang tak apa yang belajar huruf ra ni tapi tak habis. Macam tu. So mereka akan terkejut bila dengar benda, oh macam ni rupanya pula. Asbabnya ada hamzah wasal, tu je. Kalau hamzah wasal ni tak ada, contoh ni. Tak ada, hamzah wasal ni tak ada. Maka dibaca dengan menggunakan konsep asas yang kita faham selama ni. Ra mati sebelumnya huruf yang berbaris bawah, maka dibaca nipis. Boleh faham? Function hamzah wasal. Hamzah wasal ni kita kena faham apa maksud wasal pemula. Hamzah yang untuk ibtidak, memulakan bacaan. Ketika kita sambung dia tak berfungsi. Dia tak berfungsi. So, di sini dia nak ceritakan tentang macam mana bunyi yang berlaku itu nanti. Hamzah wasal ni tak terusik pun, dia tak ada isu pun dia bunyi tak bunyi. Hamzah wasal ni memang takkan bunyi. Cuma dengan adanya hamzah wasal ini akan mengubah sifat pada bacaan kita. Boleh faham ni? Warzuq. Kat sini confirm lah kena tebal. Sebab mungkin ada yang berpendapat sebab ra ni, waw ni baris atas, so kira selamat lah. Kan? Sebab kebetulan waw ni baris atas, so kita menggunakan fahaman waw ni baris atas. Tapi pada hakikatnya ra ini dibaca tebal sebab hamzah wasal ini. Dan kenapa saya bincangkan benda ini? Sebab dalam Quran ada juga perkataan macam ni. Manirka'u.
Ra yang mati sebelumnya baris bawah. Kita lihat pada nun. So kita akan jawab nipis. Walhal di sini dibaca dengan tebal. Sebab apa? Adanya hamzah wasal. Ada yang masuk dalam golongan terkejut. Macam sahabat kita, Tuan Rozi Razak. So tuan-puan kena ingat lah. Kalau nak lagi ingat, tuan-puan boleh buka pada buku-buku tajwid yang tuan-puan ada. Boleh semak dalam tu. Tengok apa syarat-syarat ra yang dibaca tebal. Dia akan ceritalah ra baris atas, ra yang sebelum ra mati sebelumnya baris atas, ra mati sebelumnya hamzah wasal, ra mati selepasnya huruf isti'la dalam satu perkataan. Nampak banyak dia punya apa ciri-ciri untuk kita kenal tu nanti. Jadi tuan-puan, basic yang kita ada tu okey dah cun dah terbaik. Cuma kita tambahkan lagi dengan orang kata ciri-ciri untuk kita kenal ni, ciri-ciri barulah. Itu saja. Jawapan betul tuan-puan tadi. Warzuq tadi memang betul tebal, cuma nak tahu asbabnya. Tebal tu bukan sebab waw, tapi sebab hamzah wasal tu. Kalau saya ringankan benda ni, kalau saya kata okey bolehlah tuan-puan, sebab saya tak nak rumitkan tuan-tuan puan-puan nanti. Kalau saya jawab macam tu kan, kalau lah saya kata okey tuan-puan bolehlah, tuan-puan kena tengok waw ni sebab waw ni baris atas. Tapi bila mana tuan-puan jumpa yang macam ni pula, macam mana? Tuan-puan akan berpegang dengan kata-kata saya. Oh, tengok urus sebelum. Kalau saya tak cerita pasal hamzah wasal ni, tuan-puan akan baca di sini tebal. Tuan-puan akan baca di sini nipis, betul kan? Manirka'u. Faham tak? Boleh faham kenapa saya cerita benda ni? Wallahu ta'ala a'lam. Tuan Muhammad Zaini, dalam kita tak ada benda ni, tak ada dalam syllabus. Tapi insyaAllah boleh di-share, jangan risau. Sebab ini dia dalam perbincangan sifat lah sebenarnya. Dia ada tajuk khusus, ra, tarqiq wa tafkhim. Dan benda ni selalunya dibincangkan apabila dah selesai kita hadam pada semua hukum-hukum asas tajwid. Nun mati, mim mati, mat. Sebab benda ni dia bukanlah kesalahan yang besar. Andai kata kita tersilap, tebal terbaca nipis, nipis terbaca tebal, selagi mana dia tidak menukar bunyi huruf, maka ianya kesalahan yang kecil, disebut sebagai lahnu khafi, kesalahan yang tersembunyi. Maknanya tak dosa lah, dia tak mengubah makna ayat. Sebab tu ianya dibincangkan di penghujung dan sebagainya. Boleh faham tak? Jadi di sini kita kena baca tebal disebabkan terdapatnya hamzah wasal sebelum ra yang mati. Wallahu a'lam. Saya rasa semua jelas kot nah? Itu saja. Saya percaya mungkin ada yang terkejut. Saya yakin sangat. Mesti ada yang terkejut. So dari situ kita dapat nilai diri kita lah. Oh, rupanya ada lagi. So nampak tak? Bila adanya benda baru, kita akan terus lagi rasa semangat nak tahu dan terus nak tahu. Gitulah. Baik, kita sambung lagi. Baru baris pertama ni. Jom sambung warzuq ahlahu minas samarat. Okey, boleh. Sebab tu tuan-puan kena ada kena ada nota, kena salin. Saya cakap ni dia risau nanti masuk kanan keluar kiri. Okey. InsyaAllah tak apa, pelan-pelan warzuq ahlahu. Baik, huruf ra dah selesai tadi. Huruf zai baris depan bertemu qaf yang mati. Baik, qaf yang mati ni terdapatnya lantunan yang besar lah. Lantunan yang kecil, sama je macam ni tadi. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Warzuq ahlahu minas
Huruf qaf ni qalqalah sughra. Kita lantunkan bersahaja, santai, relax. Tak perlu kita tekan-tekan. Warzuq qa. Bunyi qa belakang tu tak maulah. Warzuq ahlahu minas samarat. Baik. Qaf yang mati selesai dah. Qalqalah sughra. Ahlahu. Huruf ha di sini mati. Ha maruku tuan-puan Ha simpul. Matinya macam biasa. Tak perlu kita pedaskan tak perlu. Ahlahu. Baik, hu di sini dua harakat. Maksilah qasirah. Boleh nak? Maksilah qasirah ni dibaca dengan dua harakat. Dan ianya dibaca dua harakat ketika silah. Sebab tu namanya bukan mat asli. Dia bukan mat asli. Sebab tu namanya maksilah qasirah. Mat bacaan panjang, okey, panjang dua harakat yang dibaca ketika silah, ketika sambung. Maknanya kalau sambung baru jadi dua harakat. Kalau kita berhenti tak jadi dah dua harakat tu. Ahlah kalau kita berhenti. Baladan aminan warzuq ahlah. Nampak tak? Kita berhenti lah bunyi dia. Ha yang mati macam biasa. Tapi bila mana kita sambung ahlahu, hu tu jadi dua harakat. Sebab tu namanya mat silah qasirah. Bacaan mat yang berlaku disebabkan silah, sebabkan kita sambungkan bacaan dan dibaca dengan kadar qasr ataupun qasir, pendek dengan dua harakat. Boleh faham? Ahlahu minas. Jadi dari segi konsepnya macam mana kita lihat ni sama macam mana asli. Ada waw kecil ni sebelumnya baris depan. Boleh Ahlahu minas samarat. Okey. Kalau kita berhenti samarat lah kat sini Baik, minassa. Di sini alif lam syamsiah. Minassa. Ni bukan huruf shin tuan-puan, hati-hati. Kita lihat di sini huruf shin. Bukan huruf shin ni. Takut ada yang keliru. Ni huruf sa. Okey, kamu terbaca minasyamarat. Okey, tamu minash. Minassa. Huruf sa ni kena keluarkan hujung lidah sikit je. Okey, hujung lidah sikit je. Minassa, jangan keluar semua lidah. Nanti terkejut orang tengok. Okey, minassa. Minas samarati minas samarara. Mad asli, alif mat sebelumnya baris atas. Timan, kalau kita berhenti minas samarat, jadilah ma'arid lis-sukun. Kalau berhenti, kalau tak berhenti tak jadilah. Okey, minas samarati minas samarati timan. Ni nun mati bertemu hamzah. Nun mati bertemu hamzah hukumnya izhar halqi. Izhar ni maksudnya jelas, iaitu kita menjelaskan sebutan nun mati di sini, kemudian apa dia? Teruskan bacaan seperti biasa. Maknanya tak adalah kadar dengung sehingga dua harakat. Seperti hukum-hukum yang lain. Dan ini merujuk kepada halqi, iaitu huruf-huruf yang datangnya daripada kerongkong kita. Huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf halqi, halkum, kerongkong, leher, tekak. Sebutlah mana. Huruf leher pun boleh. Asalkan tuan-puan faham. Okey. Nun mati bertemu hamzah. Maka itu sebab namanya izhar halqi. Di sini mad badal dua harakat. Okey, mad badal dua harakat. Jelas ke? Mad badal dua harakat. Amana minhum billahi wal yawmil akhir. Mana minhum billah. Mim mati bertemu. Ni ada satu lagi ni, izhar halqi. Nun mati bertemu ha. Sama juga tuan-tuan Nun mati bertemu hamzah, nun mati bertemu ha, izhar halqi. Jelaskan sebutan nun mati. Ustaz,
Okey, Puan Suzi Matasin, kalau baca tak keluarkan sedikit hujung lidah, boleh mengubah makna ayat ke Ustaz? Boleh. Sebab huruf sa, ini antara yang bahaya ni. Huruf sa, huruf-huruf yang ada kontroversi ni. Kan? Huruf-huruf kontroversi. Contohnya huruf sa. Huruf sa ni kalau kita keluarkan hujung lidah, ianya merujuk kepada huruf yang bertitik 3 ni. Tapi bila mana sa ni lidahnya duduk dalam sa, maka ia akan jadi huruf sin. Kan? Huruf sin. Sama lah macam huruf zai dengan zal. Kalau zal, za, bari atas za, kita masuk dalam za. Jadi andai kata berlakunya kesilapan tersebut dalam bacaan, ianya menjadi kesalahan besar. Kesalahan yang tak boleh dimaafkan kerana ianya akan melibatkan pertukaran pada makna ayat. Tapi kita kena faham tuan-puan, kita ni manusia. Baik. So bila kita dah dapat pencerahan tadi, kita kena faham dari satu sudut lain pula. Maknanya yang katakan yang boleh terjerumus ataupun tergolong dalam orang yang melakukan kesalahan besar ni adalah mereka yang memang tak ambil tahu langsung tentang benda ni. Contoh, dia baca Quran selama ni, minas samara. Selama ni dia baca huruf sa ni lidah duduk dalam. Tapi dengan keadaan dia tak tahu. Baik. Jadi kalau dia mengekalkan dengan dia macam ni lah. Dia orang yang setiap orang ni dia tahulah dia belajar ke tak kan. Tak, maksudnya kalau dia belajar, dia tahulah nak cara bacanya macam mana. Kalau dia bukan seorang penuntut ilmu, dia bukan seorang yang mengikuti kelas dan sebagainya, so dia akan tahu, oh aku ni tak tahu. Dan apa yang berlaku lepas itu, dia akan bertindak. Dia cari guru, dia masuk kelas. Nampak tak? So dari situlah permulaannya dia akan belajar. Berbeza dengan orang yang dia memang tahu dia ni tak belajar. Dia hanya ingat kecil-kecil dulu belajar, oh no, ini huruf sa, tapi dia tak cuba nak mendalami, tak cuba nak membandingkan. Contoh, bila dia jumpa huruf sin, dia tengok huruf sin bunyi sa, dia tengok huruf sa yang titik 3 ni, dia sebut sa juga, lidah duduk dalam. Contoh. Okey? Maknanya kalau jumpa sin pun sebut sa, kalau jumpa sa pun sebut sa. Sama, tak ada beza pun. Jadi bila dia mengekalkan kesalahan itu yang kata boleh tergolong dalam orang-orang yang berdosa ni. Sebab dia tidak cuba untuk memperbaiki, tidak ada usaha untuk memperbaiki. Tapi kalau kita yang dah belajar ni, dah belajar, tiba-tiba baca terpeleot sikit, biasalah. Kan? Dah faham ni, dah memang dah tahu dah huruf sa ni keluar. Tapi bila kita baca, kita tersilap, itu tidak mengapa. Nama pun tersilap. Tapi kena lihat jugalah tersilap tu macam mana. Kalau tersilap tu kita sedar, kita ulang balik. Contoh dalam surah Al-Fatihah. Kan? Ihdinas sirah. Sepatutnya huruf sad. Ihdinas sirah. Kalau kita silap dan kita tak perasan, tak apa. Kena dimaafkan lagi. Orang kata itu, kata terpeleot tadi. Kan? Tapi kalau kita baca, kita perasan silap tu, ihdinas sirah, kan? Tapi janganlah pula dalam semayang tu, aku silap lah, ulang balik lah, cakap pula dalam tu kan. Janganlah. Bila kita perasan, ulang balik, ihdinas dah tu dalam hati tersilap, ulang balik, ihdinas siratal mustaqim. Begitu je asas dia. Jadi kesimpulan dia, kesilapan pada orang ni, manusia ni ada dua. Saya ulang, kesilapan pada si pembaca ni ada dua. Yang pertama, kesilapan yang sebabkan dia memang betul-betul tak tahu. Dan yang kedua ialah kesilapan yang berlaku disebabkan dia terlupa ataupun terlepas pandang, tak perasan lah. Yang kata terpeleot tadi kan, itu. Jadi yang boleh orang kata menjurus kepada berdosa, melakukan kesalahan tadi adalah orang yang pertama tadi. Kesilapan yang berlaku disebabkan dia sendiri tidak berusaha untuk belajar. Macam tu. Benda ni kena faham baik-baik. Takut nanti kita blame orang semua, silap sikit terus, oh kamu neraka tempat umur ni asal salah sebut huruf. Itu je Tapi kena faham pula dari sudut konteks ni macam mana, keadaannya, situasinya macam mana. Cuma bila kata kita ni digelar sebagai para imam dan sebagainya, maka kita kena berhati-hatilah. Sebab tu adanya ilmu kelancaran dan fasahah tu. Kita dah yakin sebutan kita betul, baru kita menolak diri kita ni untuk ke depan jadi imam dan sebagainya. Itu kunci utama dia. Wallahu ta'ala alam.
Jelas ke? Minta maaf lah, tanya pendek je tapi jawapannya tu dia. Cuma sebab tujuan dia nak bagi jelas lah. Okey, harap semua clear dengan apa yang saya sampaikan ini, insya-Allah. Mana ke tadi? Kat mana Mim mati bertemu ba. Minhum billah. Okey, clear ke? Puan Suzy. Dia lain lah. Ada orang dah belajar 30 tahun belajar huruf ra. Contoh 30 tahun huruf sa tak boleh. Asal nak sebut keluar lidah tak boleh. Lidah tu tertahan, tak boleh sebut. Tak apalah, itu kemampuan dia. Okay. Janji dia dah cuba faham, tapi dari sudut praktikalnya dia tak boleh, ada masalah dan sebagainya. So tak apa, itulah kemampuan dia. Cuma adalah perkara-perkara yang terhad bagi dia. Orang yang ada masalah, contoh sebut ra jadi ra kan. So orang-orang macam ni dia tak sesuai lah jadi imam. Kena tolak orang yang dalam kelompok tu, siapa yang sesuai, yang boleh sebut ra dengan baik, sebutan yang baik, so tolak dia ke depan. Tapi dalam contoh ada satu kampung ni semua ada masalah yang sama. Semua, kamu lah imam, tak boleh, saya ada masalah ra, saya sebut ra. Tapi bila tanya semua ada masalah yang sama, jenuh. So dalam banyak-banyak ra tu, carilah siapa yang boleh sebut ra yang terbaik. Faham tak? Benda ni tak logik lah tuan kan. Takkanlah satu kampung semua tak boleh sebut ra. Macam tu. Cuma kita dia agak terbatas sikit. Dari sudut tu lah katanya jadi imam dan sebagainya, Bilal gitu. Baik, kita sambung terus lagi. Kita teruskan. Minhum billahi wal yaumil akhir. Nun mati bertemu ha ni tadi izhar halqi. Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba ni hukum ikhfa. Sembunyikan sebutan mim ini kemudian masuk pada huruf ba. Cuma pada ikhfa syafawi ni dia bukan macam ikhfa hakiki. Beza tuan-tuan di sini kita sebut sebagai ikhfa majazi. Majazi ni maksudnya teknik tu ada lebih kepada sama-sama. Macam mana nak sama-sama tu? Tutup bibir bersahaja, tu je. Tutup bibir tapi kita lemahkan pegangan antara dua bibir tu. Minhum billahi wal yaumil akhir. Okey. Minhum tutup bibir macam biasa, cuma lemahkan pegangan tu. Dua bibir tu lemahkan pegangan dia. Kalau kita tutup secara sempurna dia jadi minhum, bunyinya lebih padat. Hum. Cuma untuk ikhfa syafawi tutup bibir bersahaja. Itu istilah yang biasa saya gunakan lah. Tutup bibir bersahaja ataupun lemahkan pegangan di antara dua bibir. Itu tadi. Man amana minhum billah. Dan jangan lupa dengung dua harakat. Amana minhum billahi wal yaumil. Wal billah ni kalimah Allah kita baca dengan nipis. Billah kalimah Allah sebelumnya baris bawah ba ni. Billahi wal huruf lam mati. So loncat tu daripada waw ni masuk dalam lam. Alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Yaumil. Yaw ni bacaan lin, bacaan lunak. Bacaan lunak. Mil ni lam yang mati. Wal yaumil mil lam mati, alif lam qamariyah juga. Akhir mad badal. Ni mad badal. Wal yaumil akhir.
wal yaumil akhir. Akhir. Gitu. Ra ni dibaca dengan nipis. Bukan sebab ada baris bawah, tapi sebab kha baris bawah. Saya ulang tuan-tuan dan puan, huruf ra di sini baca dengan tebal ke nipis? Nipis lah, saya dah sebut tadi kan. Baca dengan nipis sebab huruf kha baris bawah, bukan sebab ra ni baris bawah. Kenapa saya kata begitu? Sebab ra ni kita matikan bunyinya. Kan kita berhenti wal yaumil akhir. Khir. Ra tu mati kan? Jadi bila dah mati, baris bawah yang kita lihat sekarang ni dah tak terpakai lah. Sebab apa kita berhenti padanya? Kan? Kita berhenti pada ra ni. Memang kita tak nampak ra tu mati. Sebabkan kita yang berhenti. Kita berhenti maka ra tu mati. Jadi baris bawahnya tu sudah tidak berfungsi, tak terpakai. Jadi kita nak tentukan dia tebal atau nipis ialah melihat huruf sebelumnya. Dan kebetulan pula huruf sebelumnya baris bawah. Kan? Maka kita baca dengan nipis, khir. Dan andai katalah huruf kha ni baris atas, dibaca dengan tebal ke nipis? Tebal. Akhar. Tebal. Poin dia, ra yang baris bawah ni tidak terpakai ketika berhenti. Kalau sambung wal yaumil akhir qala wa man khiri, baru ra ni kita tengok pada baris dia. Kita akan jawab ra ini dibaca dengan nipis sebab dia berbaris bawah. Tapi dalam keadaan sambung. Bila dia mati, berhenti, tengok sebelum. Itu yang kita kena faham. Boleh tuan-puan Apa bahasa Melayu alif lam qamariyah? Alif lam ni merujuk kepada ilmu dalam ilmu bahasa Arab ni, siapa yang belajar bahasa Arab dia adalah ilmu ma'rifah nakirah. Kan? So dia macam ni. Namanya sahaja alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Alif lam tu merujuk kepada alif hamzah wasal. Alif tu ialah pada hamzah wasal ni. Okey, boleh faham ni? Hamzah wasal ni tu yang disebut alif. Lam tu ini yang kita tengok lam ni. Alif tu pada hamzah wasal. Sebab penulisan Arab tak ada hamzah wasal. Kena faham baik-baik tu. Dalam bahasa Arab, okey, penulisan bahasa Arab, kalau kita eja al-yaumi ni tak ada hamzah wasal. Dia akan letak alif tu je. Boleh faham? Dalam Quran je yang ada istilah hamzah wasal ni. Boleh faham? So, yang merujuk kepada alif tu tadi ialah ni, hamzah wasal ni lah. Kemudian lam ni pada lam ni. Ni lam. Dan adanya penamaan syamsiah qamariyah itu merujuk kepada pecahan huruf. Huruf hijaiyah ada 28. So, ada 14 huruf yang duduk dalam huruf qamariyah, ada 14 huruf duduk dalam syamsiah. Gitu. Jadi penamaan ini berlaku atas faktor itulah sebenarnya. Kalau kata bertemu dengan syamsiah, maknanya adanya unsur idgham di situ. Benda ni panjang lebar lah macam ni kan. Minasa ni alif lam syamsiah. Benda ni kena masuk dalam kelas asas lah. Boleh cerita lebih benda ni. Cuma ni saya cerita dia punya secara gambaran umum sahaja. Alif lam qamariyah ini ialah pertemuan lam yang mati dengan huruf-huruf qamariyah. Ada 14. Dan syamsiah pula ada 14 lagi huruf. Gitu. Dan selebihnya adalah perincian dia yang lain. Kita akan tengok syamsiah ni macam mana nak kenal. Dia ada sabdu dia macam ni. Boleh tuan-tuan Ya, ada soalan lagi ke? Tak ada dah. Okey, so itu dia. Baik, jelas kepada yang bertanya. So wal yaumil, kita sambung balik. Wal yaumil akhir. Baik, khir ini kita baca dengan ni nipis sebab tak ada hamzah wasal sebelum ra ni. Yang jadi isu yang tadi tu, yang jadi macam hot sikit perbincangan kita tu sebab ada hamzah wasal tu. So ini berbalik kepada konsep asal yang tuan-puan dah belajar dengan guru masing-masing sebelum ni. Huruf ra mati sebabkan kita berhentilah.
Dan sebelumnya kita tengok ada huruf apa? Huruf kha berbaris bawah. Okey, maknanya kena baca nipis. Jangan khir, nipis saja. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Boleh? Selesai. Kita baca sama-sama dulu. Tadi kita berhenti kat mana baladan amina. Boleh tak kita baca warzuq sampai wal yaumil akhir? Panjang ke? Okey kawan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Okey, ready? Boleh kot panjang sangat ke? Okey kot. Sedia semua. 1, 2, mula. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Okey. Qala wa man kafara. Qa di sini tebal dan dibaca 2 harakat. Sebab apa? Sebab ada alif mat kat sini. Dan qaf ni huruf tebal selamanya. Jangan lupa ya. Huruf qaf baris atas qa. Qala wa man kafara. Qala. La ni satu harakat saja. Wa baris atas, waw baris atas wa. Man kafara. Manka. Boleh? Kalau nun mati bertemu kaf, di sini apa hukumnya? Ikhfa haqiqi. Ikhfa ni maksudnya apa? Sembunyi. Apa yang kita nak sembunyikan? Sembunyikan sebutan huruf nun ini. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Waman, itu bunyi asal dia, original dia. Waman, M-A-N-N, waman. Tapi bila kita nak memasukkan unsur ikhfa itu tadi, jangan sebut bunyi nun ni dengan tepat. Dia akan jadi macam mana? Wamanka. Itu kata ikhfa tadi, sembunyikan. Kemudian kita bersedia untuk sebut huruf kaf ini. Dan seperti yang kita maklum sebelum ni, ikhfa hakiki ini kena baca dengan kadar dengung 2 harakat. Ikhfa haqiqi. Ikhfa maksudnya sembunyi. Hakiki ini maksudnya sebenar-benarnya. Bunyi sebenar pada nun tu kita sembunyikan. Itu dia nak masukkan sebenarnya. Okey, ataupun hakikat bunyi dia, nun tu kita sembunyikan. Dia tak jadi bunyi asal dah. Boleh faham? Maknanya bila kita sebut tu tak ada dah bunyi nun tu. Itu kata kita sorokkan bunyi sebenar nun tu. Ikhfa haqiqi. Wa man ka. Jangan wa man ka. Itu ada dengung je. Unsur sembunyi tak ada. Jadi kena seiring. Okey. Qala wa man kafara. Gitu. Huruf ra baris atas ra lah. Kafara. Huruf ka baris atas ka. Fa baris atas fa. Ra baris atas ra. Ra ni baca tebal ke nipis? Tebal. Sebab apa dia baris atas? Qala wa man kafara fa umat. Okey. Fa baris atas. Yang ni bukan alif mat tuan-tuan, ni hamzah. So bunyinya fa'u. Kafara fa'uma. Ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, ada 5 ataupun 4 lah. Hamzah ni sebab 5. Ada 5 bacaan yang kita kena baca dengan pendek. Kafara fa'u. Nampak? Semua tu satu harakat. Kafara fa'u. Qala wa man kafara fa'u. Nampak? So kena hati-hati. Pastikan bunyinya molek lah dia punya tempo tu.
Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Boleh? Fa umatti'uhu, fa umatti, huruf ta bersabdu baris bawah, mati, uhu, huruf ain baris depan bunyi u. Hu kat sini sama macam atas ni tuan-tuan dan puan, maksilah qasirah dibaca 2 harakat. Ni waw kecil sebelumnya baris depan. Fa umatti'uhu qalila. Qalila, li ini 2 harakat mad asli. La di sini asal bunyinya lan. Asal bunyinya lan lah. Tapi disebabkan kita berhenti, dia jadi la. Namanya mad iwad, ganti. Kita gantikan bunyi lan tadi, tanwin itu kepada la 2 harakat. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Kalau berhenti, kalau tak berhenti tak jadilah mad iwad ni. Kalau kita sambung dia jadi dia jadi ikhfa haqiqi. Tanwin bertemu lam. Qalilan Kalau tak berhenti dia jadi ikhfa hakiki. Kalau berhenti baru jadi mad iwad 2 harakat. Boleh? Puan Rasyiati Humaira, Ustaz, kalau sabdu tu kat lam, adakah hukumnya syamsiah juga? Ya, ya. Sama, alif lam syamsiah juga. Cuma untuk kalimah macam allazi, allazina, itu ada khilaf sikit. Ada yang kata tidak termasuk, ada yang kata termasuk. Tapi dari segi konsep penulisan bahasa Arabnya, ianya adalah berasal daripada unsur alif lam syamsiah tu juga. Tapi pokok pangkalnya kita kena faham jugalah dari sudut macam mana keadaan alif lam syamsiah ini berlaku. Macam kalimah al-lail, tu lam tu, lam bersabdu al-lail, alif lam syamsiah. Boleh nah? Clear? Okey. Saya baca balik kat sini. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Baik, kita berhenti kat sini 1 2 mula. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Alright. Kita sambung lagi. Thumma okey, ini huruf dha ini. Ini ramai yang keliru dari segi sebutannya. Tak apa, nanti saya akan terangkan. Baik, kita tengok di sini dulu. Thumma, huruf tha ni macam biasalah. Huruf tha titik 3 ya. Kena keluarkan hujung lidah. Thumma. Thumma mim musyaddadah. Mim bersabdu. Mim bersabdu. So summa, apa namanya? Wajibul gunnah. Kan wajibul gunnah. Wajib kita dengungkan. Summa huruf dha ni tuan-puan. Huruf dha ni yang pertamanya kita kena tahu dia adalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Saya ulang, huruf dha ni adalah huruf yang tebal. Thumma huruf dha ni huruf yang tebal. Cuma saya ingatkan, jangan kita lantunkan. Kena nyanyi sikit bunyi dia. Jangan lantun tuan-tuan. Ada bunyi sikit tu tak mau. Thumma ada tu. Sebab huruf dha ini dia huruf yang dia berbalik kepada sifat lah.
Okey, ada huruf yang tertahan. Al. Okey, khusdatin qif. Itu huruf isti'la. Kalau kita gambar dia macam mana huruf dha ni mudahnya kita nak faham lah. Kalau kita sebut perkataan apa alah, saya tak ada idea lah pula nak bagi contoh bahasa Melayu tu, sebab dalam bahasa Melayu tak ada huruf dha. Kan, cuma point dia faham macam ni lah, huruf dha ni jangan dilantunkan. Al. Okey, ada segi sifat dia memang dia termasuk huruf dha ni duduk dalam sifat itba, isti'la. Sifat-sifat yang terangkat, bunyinya tebal. Cuma dia mirip-mirip kepada huruf dal. So sebab tu kadang-kadang orang tersilap baca dengan dengan lantunan ald. Okey, dan sebenarnya kalau banyak lagi sifat, dia sifat rokhawah, bunyi yang terlepas, tapi nak melepaskan bunyi tu. Bila saya cerita benda ni, tuan-puan mungkin jadi pening lah, betul tak? Cuma kita terus pergi pada macam mana nak bunyi dia. Tebalkan huruf, jangan lantun. Tu je 2 point. Okey? Boleh? Okey, Puan Kiah Saleh. Huruf tebal tu, okey, soalan huruf tebal tu sama ke dengan huruf isti'la yang 7? Sebenarnya huruf isti'la tu lah huruf tebal. Mungkin ada yang keliru kan. Adakah huruf tebal tu sama dengan huruf isti'la? Tebal tu bahasa Melayu je. Kalau ikut isti'la ni huruf yang meninggi bunyi dia. Isti'la huruf yang meninggi, sifat yang meninggi. Ada 7 huruf. Termasuklah huruf dha ni. Jadi Puan Kiah tadi, Puan Kiah Saleh, so sama sahaja. Yang disebut sebagai huruf tebal-tebal, tebal selamanya itu adalah merujuk kepada harfu isti'la. Okey? 7 tu lah. Saya taklah sebut isti'la tu. Sebab nanti takut ada yang penin dengarnya. Ya tak? Sebab itu nama-nama dalam sifat berlawanan tu. Isti'la, istifal. Jadi dia duduk dalam kelompok tu lah sebenarnya. Yang saya duduk sebut-sebut tebal-tebal tu sebenarnya merujuk kepada huruf isti'la, tuan-puan. Kepada mereka yang pernah belajar tentang sifat huruf, mungkin tahulah apa yang saya sampaikan ni. Okey? Jadi huruf dha ni, ingat dia punya point dia yang paling penting, dibaca dengan tebal tapi jangan lantun. Ingat tu je, tebal tapi jangan lantun. Summa al, dia bunyi tu adalah macam bunyi nelan Elio tu ya. Summa al. Jadi kita kena faham, jangan lantun. Sebab apa jangan lantun? Sebab dia bukan huruf qalqalah. Itulah. Dia berkaitan dengan sifat lah, tuan-puan ya, huruf dha ni. Cuma point dia, ingat apa dia? Tebalkan huruf dha, jangan lantun. Summa adtarruhu. Boleh? Huruf ta ni pun sama, kena tebal. Huruf ta ni pun huruf tebal selamanya. Okey? Ta. Tu dia. Summa adtarruhu. Huruf ta ni tebal. Huruf ra pun tebal. Jadi kat sini mungkin rasa rumit sikit nak sebut. Tarru. Puan jelas Puan Nazimah, istilah huruf yang tebal. Yes. Okey, semua boleh? Okey, jelas huruf dha ni jangan lantun. Dan bila kata tahan tu bukanlah maksud summa attarruhu itu kata kalau tahan tu takut faham macam tu pula. Dia bersifat rokhawah, suara yang terlepas.
Thumma adtarruhu ada bunyi tu sikit. Adtarruhu. Bukan kata tahan tu sampai dia, yang maksud saya tahan tadi tu tahan jangan sampai terlantun. Tapi dia sudut hakikatnya dha ni dia suara kita terlepas. Summa ada bunyi belakang tu. Kalau tuan-puan faham pada maksud tahan tu saja, takut saya bimbang tuan-puan baca macam ni. Summa Attarruhu, nampak bunyi macam terkencak-kencak sikit, macam terkejut-terkejut bunyi dia tu. Jadi jangan salah faham nak. Huruf dad betul tahan, tapi tahan daripada berlakunya lantunan. Cuma dari segi sebutan dad itu sendiri kita biarkan dia, biar dia lepas. Attarruhu, kita layan dengan bunyi dia. Attarruhu ila. Okey, jangan terkejut breaknya, betul itu. Okey, attarruhu kan. Okey, ru ni tebal ta tebal, ru pun tebal. Ra ni tebal sebab dia baris depan tarruhu ila azabin nar. Baik. Di sini hu ni maksilah tawilah. Maksilah tawilah. Macam mana nak tahu maksilah tawilah ni? Senang je. Dia sebiji macam maksilah qasirah. Cuma dia ada simbol ombak ni. Itu aja. Ataupun cara mudah yang biasa kita guna pakai ialah, tengok ni, ada ombak rindu bertemu hamzah. Ombak rindu bertemu hamzah. Jadi bila kita faham daripada sudut itu, kita akan faham, kalau simbol ombak ni bertemu dengan hamzah, kena baca 4 atau 5 harakat. Itu sahaja. Summa adtarruhu ila azabin. Boleh 4 atau 5 harakat. Maksilah tawilah. Ila, hamzah baris bawah, ila di sini mad asli. Ila azabin nar. Okey. Ila azabin nari. Za di sini huruf zal keluarkan hujung lidah macam biasa. Keluarkan hujung lidah. Huruf ain pada atas bunyi a. Azabin nari. Azabin nari. Dapat tak? Azabin. Nun bersabdu dalam masa yang sama. Di sini kita tahulah alif lam syamsiyah. Nun ini nun musyaddadah, nun yang bersabdu. Wajib dengung 2 harakat tuan-tuan. Ila azab. Okey. Ila azabin nari wa bi'sal masir. Bin nari. Na ni mad asli. Kalau kita berhenti, dia jadi ma'arif disukun lah. Bin nar. Baik, kalau kita sambung, dan sebaiknya sambunglah, sebab di sini simbol ni dia daripada perkataan sil ataupun silah, maksudnya sambung. Sebaiknya sambung. Berhenti boleh tak? Boleh, tapi sebaiknya sambung. Jadi di sini tuan-puan kalau tak cukup nafas boleh berhenti. Kalau ada nafas yang baik, yang panjang, sambung terus. Kan? Summa adtarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Kalau tak cukup nafas, summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Kemudian tak sambung je lah. Berhenti, sambung je macam biasa. Baik. Wabi'sal. Di sini huruf ba huruf wa pada atas. Huruf ba di bawah ni bi. Okey. Bi'sal. Bi'sal. Dapat tak?
wa bi'sal masir, wa bi'sal, wa bi tu bunyi dia. Kemudian lam ni mana dia? Okey, ini alif lam qamariyah kan? Wa bi'sal wa bi'sal salma, alif lam qamariyah, mim baris atas, ma huruf sad baris bawah tebal, huruf sad tebal selamanya, cuma dia baris bawah lah. Si wa bi'sal masir, wa bi'sal masir. Huruf ra ini dibaca nipis. Sebab apa nipis? Ni apa hero ni nipis, sedangkan dia baris depan. Kena ingat balik tuan-puan, kita berhenti pada bacaan kan, masiru, itu bunyi dia, tapi kita takkan berhenti bacaan kita bunyi masiru. Ra ni yang baris depan ni dah tak terpakai barisnya tu. Sebab apa kita berhenti? Maka apa yang kita nampak di sini, apa yang kita faham, bukan nampak. Sebab kalau kita tengok, dia tetap baris depan, dia tak berubah pun. Okey? So kita lihat dan dengan kefahaman kita, ra ni dah mati. So bila dia dah mati, kita nak tentukan dia dibaca tebal atau nipis, kena tengok huruf sebelum dia. Jadi sebelum dia huruf ya mat tuan-puan. So confirm lah dibaca dengan nipis. Sebab apa ya mat? Ya mat ni kalau kita tengok sebelum dia lagi, memang huruf sad yang berbaris bawah. Nampak ni sad berbaris bawah. So ra ni dibaca nipis disebabkan sebelumnya huruf mat berbaris bawah, ataupun huruf mati, huruf ya mati. Huruf mat berbaris bawah pula, huruf ya mati. Itu point dia. Huruf ra yang mati sebelumnya terdapat ya yang mati dibaca nipis. Tu je point. Ingat sampai bila-bila. Ra yang mati sebelumnya. Ni cerita kalau berhenti tuan-tuan. Ni bukan dalam keadaan sambungkan bacaan, dalam keadaan kita berhenti. Ra yang mati sebelumnya terdapat huruf ya yang mati dibaca nipis. Tak kisahlah ya tu ya lin ke ya mat ke, tetap dibaca dengan nipis. Okey? So, clear kan? Saya baca dulu. Sorry, lupa nak sebut. Masir ni, sin ni ma'arif disukun lah. Tuan-puan boleh pilih nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Kalau rasa nak melayan-layan, melengguk-lengguk sikit, ambil lah 6 harakat. Kan? Wa bi'sal masir. Nak main-main kat ujung tu kan? Kalau nak pendek boleh. Wa bi'sal masir. 4 harakat. Wa bi'sal masir. Terpulang lah. Okey. Terpulang pada tuan-tuan perempuan. InsyaAllah selesai dah. Baik, saya baca dulu. Sekejap lagi kita ambil di sini. Baik, dengarkan baik-baik. Thumma adtarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Okey, ready? Panjang ke? Okey ikut boleh ikut kan? Thumma 1, 2 mula. Thumma adtarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Jadi dah selesai dah bacaan kita ayat 162. Ingat tuan-puan walaupun ayatnya, walaupun kita membincangkan satu ayat sahaja ni tapi banyak benda yang kita dapat kata apa input dan sebagainya. Betul ke tak betul tuan-puan?
ke rasa macam alah sikit je lah kan, diikut orang lah. Kalau yang dah handai tu dia tengok benda ni rupa kacang rebus je lah, ya tak? Kacang lah rasanya. Okay, wallahualam. Baik, jadi itu sahaja. Jom kita baca dulu tuan-tuan dan puan, boleh? Kita baca daripada atas ni. Boleh? Saya ingin nak tiru lenggok. Boleh insyaAllah. Nanti boleh belajar. Nanti dah mahir bacaan apa? Dah mahir bacaan, dah kuasai tajwid semua. Tuan-puan boleh lah. Orang kata apa, nak membantu lagi semangat dalam baca Quran, bolehlah masuk kelas taranum ke. Tak adalah nanti baca tu bunyi straight je kan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Okey juga tu, boleh lah kan. Tapi kalau kata nak lagi nakkan terzuk, nak ada rasa tu, cubalah boleh masuk kelas, cari belajar guru-guru, cari guru-guru taranum ke kan, nak bagi ada bunyi tu lain sikit untuk kita sendiri tuan-tuan, bukan untuk orang lain ya. Tapi pastikan kita dah kuasai tajwid tu dulu. Takut nanti duk fokuskan lagu udah tercicir orang kata ya. Tercicir hukum hakamnya, duk fokus tentang lagu sahaja. Wallahualam. Kita baca dulu sama-sama tuan-tuan dan puan, jangan keluar lagi. Boleh kita endingkan, kita tamatkan live kita pagi ini dengan bacaan untuk kesemua ni lah, untuk ayat 126 ni insyaAllah. Okey, sedia semua? Okay, kita baca dua kali mula-mula kita baca tempo yang perlahan, kemudian kita ulang sekali lagi, kita baca tempo yang laju sikit. Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Okay, kita baca sekali lagi. Kali ini kita baca laju sikit tuan-tuan ya. Kita baca laju sikit Ready? 1, semangat sikit boleh? Kita naikkan key sikit. Naikkan key sikit. Mungkin dengar tadi tak semangat sangat bunyi ya tak? Okay, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma
أقروا إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله والشكر لله. Baik, alhamdulillah. Udahlah selesai bacaan kita pada pagi ini. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak daripada sahabat-sahabat semua? Oh, tadi kata, siapa kata tadi? Soalan Puan Sapiah? Apa soalannya tu? Puan Sapiah ada tanya soalan tadi? Tak ada pula. Oh, Ustaz, tawilah boleh dikubrakan ya? Bukan boleh dikubrakan. Maksilah ni nama lainnya, nama asal dia ialah maksilah kubra. Maksilah kubra. Cuma untuk nama-nama yang orang kata apa? Yang masyhur di kalangan masyarakat Melayu ni, itu dia sebut maksilah tawilah tu. Kalau kita buka dalam kitab-kitab induk yang lama, kitab-kitab asal, ianya ditulis maksilah kubra. Kalau maksilah saghirah, maksilah sughra. Okey, kalau tawilah ni kubra, maksilah kubra, itu je. Okey, bunyi dikubur. Jangan kubur tuan-puan. InsyaAllah itu sahaja daripada saya untuk pagi ini. Minta maaf. Baik, saya baru dimaklumkan oleh bahagian pengurusan tadi. Sekarang ni kita masih membuka untuk 5 tempat untuk seminar Express Tajwid yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Okey, kita nak buat orang kata last call. Sebab kita ada 5 kekosongan lagi. Alhamdulillah, terima kasih yang daftar. So siapa yang berminat, ada 5 tempat kosong lagi. Yurannya RM60 saja. Kita akan ada 4 sesi. Okey, 4 sesi untuk 5 orang saja. Sebab kita ada 5 buku yang lebih untuk kita postkan. So modul semua disediakan, dan untuk maklumat lanjut tuan-puan boleh terus berhubung pada boleh tengok link lah, link di bawah. Ada tak kat komen? Tak ada. Sekejap sebab Sabtu ni kita akan adakan seminar, takut ada yang tak tahu. So alhamdulillah, pendaftaran dah hampir penuh lah sebenarnya. Cuma ada 5 tempat lagi. So kita buka dengan harga RM60. Okey, RM60 saja. Boleh tuan-puan? Dah ada dah. So siapa yang berminat boleh tekan link di bawah nah. Ada 5 tempat lagi tuan-puan. InsyaAllah tak menyesal punya kalau join. Yang dah join lagi pun ada. Itu memang saya kagum lah dengan semangat mereka tu. Dah join lagi pun ada. Okey, mantap. So nanti dalam seminar tu insyaAllah kita akan huraikan beberapa perkara penting, dan insyaAllah kita jumpa Sabtu ni untuk seminar. So diharapkan semua dalam keadaan bersedia lah. Okey, cik, macam tak jumpa dah esok ya. Baik, esok kita jumpa lagi tuan-puan. Jadi saya undur diri dahulu. Mohon maaf anda ada salah dan silap. Jangan lupa untuk daftar. Siapa yang belum daftar boleh daftar. Tak rugi tuan-puan. InsyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Kita tangguhkan dahulu dengan bacaan tasbih kafarah wal suratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Baik. So kita jumpa esok insya-Allah dalam dalam phone masing-masing. Okey, tuan-puan mungkin tengok phone, ikut phone ke laptop, wallahu alam lah. Okey, Puan Saripah Neti. Boleh, silakan. Tekan link tu. Ada dapat link tak? Ke tak ada? Mana link dia? Tak keluar kat komen. Ada tak nampak link kat bawah tu, kat pin komen tu? Ada kan? Boleh moh kita. Boleh tengok di komen bawah tu, nampak last call seminar easy tajwid online. Tekan je link biru tu insya-Allah. Untuk segala pertanyaan boleh. Ada 5 tempat kosong kita mana? Wallahu alam, itu sahaja. Kita jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Daftar jangan tak daftar Sempat lagi hujung-hujung. Okay, bye bye. Satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota